kamu akan masuk syurga bukan dengan sebab hebatnya amal ibadah yang kamu buat, kata Nabi, tetapi kerana rahmat Allah ke atas kamu. Kamu masuk syurga kerana rahmat Allah, kerana kasih sayang Allah, anugerah Allah, pilihan Allah dan sebagainya. Lalu sahabat tanya ke Nabi, adakah kamu pun sama juga? Kamu pun wahai Rasulullah masuk syurga kerana rahmat Allah juga ke? Nabi jawab, ya. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bukan bermakna hidup ni tak payah beramal apa pula dah. Tak, kena beramal. Hidup ni kena beramal. Perintah Allah yang wajib-wajib kita kena buat, kena ikut. Perintah Allah yang sunat kita kena buat sekadar yang kita mampu untuk buat. Barulah datang rahmat Allah. Kita nak dapat rahmat Allah, kita kena jadi hamba yang taat, hamba yang akur, hamba yang patuh kepada arahan dia. Tetapi bukanlah bermaksud banyak amalan menjadi penyebab kita ke syurga. Tidak. Banyak atau sikit itu bukan soal. Kalau boleh buat amalan banyak, itu bonus kepada kita. Tetapi yang penting, setiap kali kita menunaikan segala ibadah dan perintah Allah, maka kita kena buat dengan sedaya dan semampu dan seikhlas yang mungkin. Itu yang paling mustahab. Bukan banyak atau sikit. Kalau masuk syurga sebab banyaknya ibadah, untunglah umat dulu-dulu. Pasal umur diorang panjang. Kan? 500 tahun. Firaun 500 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun lebih. Umat-umat dulu ratus-ratus tahun lah. Koman-koman pun 300-400 tahun baru mati. Kita 60-70 padam. Yang kedua, compare dengan kita dengan umat dulu. Umat dulu makna macam sahabat Nabi semua tu kan. Amalan mereka lagi hebat daripada kita. Kita kalah dah kat situ. Saya pernah cerita dulu, ada seorang tabi'in. Tabi'in ialah generasi yang hidup selepas Rasulullah wafat. Generasi itu nama dia tabi'in. Nama dia tabi'in. Siapa yang lahir masa Nabi hidup dan dia beriman, itu nama dia sahabat Nabi. Katalah hari ni Nabi wafat, besok pagi dia lahir, itu nama dia tabi'in. Dan golongan tabi'in ini biasanya dididik dan ditarbiah oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Baik, ada seorang tabi'in ni, saya selalu cerita kisah dia. Satu hari dia sakit. Dia sakit demam macam tu lah, terbaring di rumah. Datang 2-3 orang sahabat berziarah dia lah, pergi ziarah. Datang 2-3 orang ni ziarah dia. Lalu dia menangis. Yang tabi'in yang sakit ni menangis. Lalu ditegur oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain wa arda. Dia kata, pasal apa pula orang datang ziarah engkau menangis? Patutnya sukalah kan. Nikmat orang sakit ni, bila orang datang ziarah, itu nikmat paling besar bagi si pesakit. Tiba-tiba kami datang, kau menangis, ni apa hal? Lalu tabi'in ni jawab, aku suka kamu orang datang semua ni, aku suka, seronok. Tapi aku menangis ni pasal lain. Bukan pasal kamu datang tu aku menangis. Aku suka, tapi aku menangis ni sebab lain. Lalu sahabat tanya, sebab apa? Aku menangis ni pasal memikirkan
ketika mana aku sakit terbaring ini, aku tidak mampu untuk melakukan ibadah sunat atau semayang sunat sebanyak yang macam mana ketika aku sihat. Dia menangis tu sebab tak boleh semayang sunat banyak-banyak macam mana masa dia sihat tu. Itu yang dia menangis tu. Lalu sahabat tanya, masa sihat berapa semayang? Masa sakit ni dapat berapa rakaat je? Dia kata, masa aku sakit ni aku hanya mampu sembahyang sunat separuh daripada jumlah masa aku sihat. Dapat buat separuh je sebab sakit kan. Sahabat tanyalah, sihat berapa rakaat, sakit berapa rakaat? Dia kata, masa aku sihat aku biasa buat sembahyang sunat 300 rakaat sehari. Tapi dah sakit terbaring demam ni, aku boleh buat 150 saja rakaat. Tu yang menangis. Kita dengar-dengar terus menangis kan. Menangis pasal tuan-tuan mungkin tidak lah. Saya lah tak. Saya kalau sakit demam sembahyang sunat pakai takdir lah. Ni cakap dalam masjid punya. Semayang fardu pun gagah kan, muka pun 13 min je nak bangkit semayang kan. Kita kalau sakit pakai da'a semayang sunat. Tuan-tuan jangan buat muka warak agak, sama agak rasanya. Tak. Kita ni pakai takdir lah tuan-tuan. Masa sehat pun kadang tak semayang sunat. Itu nak compare jumlah, memang kita tabik lah, kita kalah lah kalau cerita jumlah. Ada sahabat Nabi yang infak harta macam Saidina Abi Bakar ni kan, bila dia infak tu habis kering semua. Kalau ada 1000 dalam poket, 1000 dihumbannya dalam sejadah tabung. Bila Nabi tanya apa tinggal, dia jawab Allah Rasul. Punya level dia macam tu kan. Jadi kalau kira masuk syurga sebab banyak ibadah, untunglah umat dulu. Kita ni rugi ya. Dahlah umur pendek. Allahu Akbar.